Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Azwin Syafina binti Saharul, bernombor matrik DPZ 2002523 daripada kelas DPZ W6E. Baiklah, pada hari ini saya berserta ahli kumpulan yang lain akan membentangkan mengenai aplikasi kaedah fiqh dalam budaya perkahwinan orang Melayu. Sudah terang lagi bersuluh, kebudayaan merupakan satu kebiasaan yang diamalkan oleh setiap bangsa ataupun masyarakat yang hidup di Malaysia ini. Tidak terkecuali juga bagi masyarakat orang Melayu. Mereka juga telah mengamalkan beberapa adat sejak dulu kala lagi. Perkahwinan ataupun nikah yang biasa kita dengar ialah dari segi bahasa ia bermaksud bercampur ataupun berkumpul. Dari segi istilah ataupun dari segi syarak pula adalah bermaksud ijab dan juga qabul. Yang mana ijab dan qabul ini adalah merupakan akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan juga perempuan, iaitu dengan melalui kata-kata yang boleh menyebabkan daripada perkahwinan, yang mana adalah merupakan akad nikah. Di dalam Al-Quran juga telah berfirman, iaitu la taqrabuz zina, jangan kita mendekati zina. Allah telah mengharamkan penzinaan ini dan melalui perkahwinan ianya dapat menghalalkan cara di antara lelaki dan juga perempuan. Baiklah, saya akan terus dengan agenda yang seterusnya, iaitu mengenai pengertian uruf dan juga adat. Pengertian uruf dari segi bahasa, al-uruf ini merupakan sesuatu yang dipandang baik ataupun sesuatu yang boleh diterima pakai oleh akal yang sihat ini. Dari sudut istilah pula, al-uruf ini adalah merupakan satu kebiasaan yang diamalkan oleh masyarakat ataupun satu amalan yang menjadi kebiasaan buat mereka. Daripada maksud ini, boleh difahami yang uruf ini tidak wujud, melainkan ianya berlaku di sesuatu tempat yang manusia duduki ataupun di tempat yang mereka diami. Dari sudut pandangan Imam Al-Ghazali pula, uruf ini adalah merupakan satu kebiasaan yang boleh diterima oleh akal yang sejahtera ini, asalkan sesuatu itu tidak lari daripada yang tidak sepatutnya. Baiklah, kita beralih pula kepada pengertian adat. Adat dari sudut bahasa ianya bermaksud berulang kali. Dari sudut istilah pula ianya merupakan satu amalan yang menjadi kebiasaan di antara manusia ataupun segolongan mereka, ataupun sesuatu perbuatan yang diterima oleh akal yang ianya dilakukan berulang kali. Jadi itulah merupakan pengertian uruf dan juga adat. Tetapi untuk pengetahuan semua, sebahagian ulama juga membezakan antara uruf dan juga adat ini, tetapi kebanyakannya ataupun majoriti ulama bersepakat yang uruf dan adat ini merupakan sesuatu yang sama. Itu yang mana mereka membezakan al-adat ini adalah mungkin ada yang mengikut perseorangan ataupun mengikut kumpulan, dan untuk al-adat pula adalah majoritinya mengikut kumpulannya, itu secara beramai. Baiklah, saya akan teruskan mengenai dalil pensyariatan bagi kaedah uruf dan juga adat ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Khuzil afwa wa'mur bil arfin wa'ari 'anil jahilin. Maksudnya, terimalah apa yang mudah bagi engkau lakukan dan suruhlah perkara yang baik serta berpalinglah, iaitu jangan dihiraukan dengan orang-orang yang melakukan kejahilan, iaitu yang degil dengan kejahilannya. Surah Al-A'raf ayat 7. Seterusnya beralih pula kepada dalil pensyariatan dari sudut sunnah, iaitu ma ra'ahu muslimun hasana fahuwa indallah hasanu wa ma ra'ahu muslimun sayyi'a fahuwa indallah sayyi'i. Maksudnya adalah apa yang dinilai baik dari sudut muslimin akan dinilai baik juga dari sudut pandangan di sisi Allah, dan apa yang dinilai buruk dari sudut muslimin akan dinilai buruk juga dari sudut di sisi Allah. Dari hadis ini telah nampak yang bahawa apa yang perkara yang dinilai baik akan dinilai baik, iaitu melalui adat ini apa yang manusia ataupun muslimin buat adat ini dengan baik akan diterima baik juga di sisi Allah. Baiklah, itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu merupakan kelemahan diri saya sendiri. Jadi itu saja untuk pembentangan saya kali ini. Jadi saya akan teruskan kepada pembentangan seterusnya.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Zamri di PZ 20202452 daripada di PZ W6A. Seterusnya kita masuk pula kepada maksud merisik dan juga meminang. Merisik atau menyiasat merupakan adat dan amalan tradisi yang cukup sinonim dengan masyarakat Melayu. Merisik bakal calon adalah suatu proses yang sangat disarankan sebelum seseorang itu berumah tangga. Ia bertujuan untuk mengetahui bakal calon sama ada telah berpunya ataupun tidak, di samping mengenali calon itu dengan lebih tepatlah, dengan lebih dekat orang cakap. Proses risikan oleh masyarakat dahulu biasanya akan dilakukan oleh kaum lelaki dengan diwakili ahli keluarganya yang akan berkunjung ke rumah calon si perempuan ni lah. Namun masyarakat sekarang lebih bersifat terbuka dengan isu ini. Ada antara mereka yang merisik secara direct kepada calon pilihannya, maupun menggunakan orang tengah seperti sahabat ataupun wakil yang dilantik untuk menyatakan hajat mereka. Merisik menurut Islam, Islam tidak menghalang seseorang untuk merisik calon pilihannya. Bahkan ianya disarankan oleh agama Islam sendiri. Merisik juga adalah termasuk menyiasat tentang hal kepribadian bakal calon dan rupa fizikal calon lah. Meminang pula jika ia memilih untuk meneruskan hasratnya, maka permulaan bagi langkah yang kedua untuk mendirikan rumah tangga dengan cara meminang lah. Meminang dengan maksud menyatakan hasrat untuk menjadikan anak perempuan pihak yang dirisik itu sebagai bakal isteri, dan hasrat ini sama ada diterima ataupun ditolak oleh keluarga pihak perempuan lah. Walau bagaimanapun, pada kebiasaannya kemungkinan diterima lebih banyak daripada ditolak lah kan. Dalam adat meminang, biasanya pihak lelaki akan membawa sesuatu hadiah dan barang yang boleh dijadikan tanda pertunangan lah. Seperti contoh cincin pertunangan, seperti contoh lagi dulang hantaran kan, yang kita bawa dalam tu ada kek, manisan-manisan kan, macam tu lah pada kebiasaannya. Dengan kata-kata lain, cincin tu menjadi tanda bahawa anak perempuan keluarga tertentu telah pun diikat janji. Diikat janji untuk dinikahkan dengan lelaki tersebut pada tempoh yang dipersetujui bersama antara pihak lelaki dan perempuan tadi itulah. Pada istilah syarak pula, meminang ni bermaksud seorang lelaki menzahirkan minatnya untuk berkahwin terhadap seorang wanita yang tiada halangan syarak untuk dikahwini, sama ada terhadap dirinya sendiri ataupun melalui wali-walinya. Syarak mengizinkan peminangan berdasarkan nas Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga uruf. Hukum meminang iaitu hukumnya adalah haruslah meminang gadis atau janda yang sudah habis eddahnya atau yang telah ditalak 3 eddah bain, eddah wafat atau wati syubhah, melalui firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Itu sahaja. Baiklah, setiap rukun di atas diikat dengan beberapa syarat tertentu agar segala-galanya berlaku dengan cukup sempurna. Di situlah letaknya perbezaan antara rukun dan juga syarat, yang mana syarat ni merupakan iaitu sesuatu yang mesti ada di dalam suatu perkahwinan, tetapi tidak termasuk salah satu bahagian daripada hakikat perkahwinan. Dari misalnya syarat wali iaitu lelaki, baligh, berakal dan juga lain-lain. Syarat bagi setiap rukun perkahwinan Islam, yang pertama, syarat-syarat bagi ijab. Mestilah menggunakan kalimah atau sebutan nikah atau terjemahannya yang tepat. Secara tegas dekat sini, semestilah menggunakan sebutan percakapan yang tepat, yang jelaslah untuk orang faham. Ijabnya juga hendaklah dari wali ataupun wakilnya. Nikah yang diakad itu bukan buat pada waktu yang terbatas, bukan dengan kata-kata sindiran, bukan dengan cara taklik, iaitu syarat yang masih tergantung. Contoh lafaz ijab yang kebiasaannya kita sebagai rakyat Malaysia ni dengar kan, orang-orang Islam dengar bila ada satu pernikahan. Contohnya macam ni: Ya Osman, aku nikahkanmu dengan anakku Hamidah binti Udin dengan mas kahwinnya sebanyak RM50 tunai. Seterusnya, syarat-syarat bagi kabul pula. Yang pertama, diingatkan jangan ada kelengahan masa di antara ijab dan juga kabul ni tadi. Sesuai dengan kehendak ijab, dari bakal suami atau wakilnya, bukan dengan cara taklik,
bukan dengan kalimah sindiran, dan juga menyebut nama bakal isteri atau ganti namanya. Saya bagi juga contoh yang kebiasaannya kita dengar. Contoh lafaz kabul seumpamanya beginilah. Aku terima nikah Hamidah binti Didin dengan mas kahwinnya sebanyak yang tersebut. Jadi basically dekat sini syarat ijab dan juga kabul ni lebih kurang sama je. Seterusnya syarat bagi wali ialah semestinya beragama Islam, seorang lelaki baligh dan juga berakal, waras, adil dan tidak fasik. Tidak di dalam ihram, bukan seorang yang safih atau orang yang dicabut wilayahnya ke atas hartanya disebabkan oleh mubazir dan juga boros. Dan akhir sekali lah merdeka dan bukan sahaya. Ini yang paling penting lah. Syarat bagi pengantin lelaki, semestinya lah beragama Islam, dan semestinya lelaki yang diketahui oleh perempuan tu. Lelaki tu juga halal bagi calon isteri. Lelaki tu mengetahui bahawa calon isterinya halal baginya. Tidak mempunyai isteri yang halal dimadukan, tidak di dalam ihram haji ataupun umrah, tidak sedang mempunyai 4 orang isteri. Ini paling ditekankan lah kan. Dan juga sekali dah tidak dipaksa dan juga tidak terpaksa. Syarat bagi pengantin perempuan pula, yang pertama beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua, calon nyata calon itu wanita. Of course lah, ternyata calon itu wanita dan bukannya khunsa. Yang ketiga, wanita yang halal dikahwini, bukan muhrim lah. Wanita yang tertentu, wanita yang telah memberikan izin untuk dinikahkan dengan calon suami. Diizinkan oleh siapa? Diizinkan oleh walinya. Seterusnya, wanita yang bukan sedang ataupun di dalam ihram haji maupun umrah. Yang terakhir sekali iaitu syarat bagi 2 orang saksi. Yang pertama, beragama Islam, lelaki, baligh, lagi berakal, mampu mendengar dan juga melihat, waras, adil, tidak fasik, mempunyai maruah. Dia bukan wali yang melakukan akad nikah tadi. Faham perkataan ijab dan juga kabul, dan juga merdeka bukan sahaya. Itu sahaja berkaitan dengan syarat perkahwinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Yasmin Zulaika binti Din, DPZ 202024657 dari kelas DPZW 6A. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan tentang konsep perkahwinan dalam Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam Islam, perkahwinan adalah suatu ibadat dan sunnah Rasulullah SAW yang merupakan pelaksanaan terhadap tuntutan fitrah manusia. Orang yang berkahwin akan dapat mengatur suatu kehidupan yang baik, sempurna dan penuh bertanggungjawab. Mereka ini adalah golongan yang berjaya melaksanakan amanah yang diberi, iaitu sebagai khalifah Allah yang mempertahankan peradaban dan tamadun manusia. Orang berkahwin bertanggungjawab secara keseluruhannya terhadap rumah tangga dan ahli keluarga. Segala perbuatan yang dilakukan demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkahwinan merupakan suatu sunnah Rasulullah SAW bagi meneruskan dakwahnya mengatasi masalah sosial dalam masyarakat, mewujudkan perpaduan di kalangan umat Islam dan juga untuk melahirkan generasi yang soleh. Rasulullah juga turut menerangkan dan menjelaskan dalam hadis-hadis berikut di mana di sini merupakan bahawa perkahwinan itu bukanlah sebagai suatu ikatan sahaja, malah ia juga sebagai satu sunnah Nabi dan sebagai satu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adalah akad nikah. Maksud akad nikah ini dari segi bahasa Arabnya adalah aqdah atau ijab kabulnya merupakan satu ikrar pernikahan. Yang dimaksudkan dengan akad nikah ini ialah ijab daripada pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul daripada pihak calon suami. Akad nikah ini merupakan syarat wajib dalam proses atau upacara perkahwinan menurut Islam. Akad nikah ini juga boleh dijalankan oleh wali atau diwakilkan kepada seorang juru nikah. Baiklah, seterusnya adalah adat malam berinai, di mana malam berinai ini merupakan satu majlis keramaian yang dilaksanakan oleh keluarga yang berpegang kuat kepada adat istiadat perkahwinan dan budaya Melayu, Mama atau Jawa. Setiap majlis berlangsung sedikit berbeza mengikut adat kebudayaan negeri dan negara masing-masing. Malam berinai ini secara amnya sebuah majlis yang diatur secara rapi dan dilakukan selama 3 hari berturut-turut sebelum berlangsungnya akad nikah dan majlis resepsi.
Okey, pengantin akan dihiasi dengan inai dan majlis akan dihadiri oleh kenalan rapat dan ahli keluarga pengantin perempuan sahaja. Terdapat 3 jenis malam berinai, iaitu malam berinai curi, malam berinai kecil dan malam berinai besar. Apakah maksud walimah? Menurut perkataan walimatul urus berasal dari perkataan al-walamu yang memberi makna pertemuan. Dinamakan sedemikian kerana pihak lelaki dan pihak perempuan bertemu sewaktu walimatul urus. Manakala menurut istilah, walimatul urus adalah hidangan yang disediakan sewaktu majlis perkahwinan. Selain itu, walimatul urus juga didefinisikan sebagai kenduri bagi merayakan pengantin baru. Dan walimah adalah sesuatu jamuan agama, bukanlah jamuan adat. Mahar berasal daripada perkataan Arab. Di dalam Al-Quran, istilah mahar disebut dengan al-sadaq, al-sadukah, al-mihlah, al-ajj, al-faridah dan al-aqd. Menurut istilah syarak, mahar ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab pernikahan. Mas kahwin adalah pemberian yang wajib diberi oleh suami kepada isterinya dengan sebab perkahwinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zindara Binti Azim, berdometrik di PZ 20025193 dari kelas D PZW6A. Saya akan menerangkan tentang rukun perkahwinan. Sesuatu perkahwinan tidak akan berlaku menurut undang-undang Islam tanpa berdasarkan beberapa perkara penting yang diistilahkan oleh para ulama sebagai rukun-rukun perkahwinan. Tanpa sebahagian atau salah satunya, perkahwinan itu tidak sah atau tidak wujud. Kesempurnaan serta kesesahan amat penting dalam kewujudan semua rukun tersebut. Menurut jumhur ulama, akad nikah tersusun pada 5 rukun yang mengesahkan nikah tersebut, iaitu lelaki, perempuan, wali, 2 orang saksi dan lafaz akad. Kata Imam Malik, rukun nikah 5 iaitu wali, mas kahwin namun tidak disyaratkan menyebutnya dalam akad, suami, isteri dan lafaz akad. Para ulama Hanafiah pula berpendapat bahawa rukun nikah itu hanya ada 3, iaitu ijab, qabul dan berpautan antara keduanya antara ijab dan qabul. Setiap 5 rukun itu diikat dengan beberapa syarat tentu, antaranya segala-galanya berlaku dengan sempurna. Di situlah letaknya perbezaan di antara rukun dan syarat, yang di mana syarat merupakan sesuatu yang mesti ada dalam perkahwinan tapi tidak masuk salah satu sebahagian daripada hakikat perkahwinan. Misalnya syarat wali iaitu lelaki, baligh, berakal dan lain-lain. Seterusnya, budaya Melayu yang mengamalkan hiburan berlebih-lebihan. Okey, seperti kita lihat yang antara perkahwinan Melayu yang mencertai perkahwinan orang India juga adalah majlis menari dan menyanyi merupakan amalan dalam perkahwinan orang Hindu. Okey, secara kita lihat atau kita tengok, orang Melayu ni banyak praktikan perkahwinan dan majlis menari ni dalam perkahwinan orang Melayu. Okey, dalam majlis perkahwinan mengikut lunas Islam, tidak wujud hiburan untuk memeriahkan majlis. Maknanya dalam Islam ni dia tidak ada pun hiburan atau untuk memeriahkan dalam sesebuah majlis perkahwinan itu. Seterusnya, solekan yang dikenakan oleh pengantin perempuan. Solekan yang tebal boleh membatalkan urusan solat kerana wudu tidak sampai kepada kulit wajah. Dan kedua adalah warna yang digunakan oleh pengantin perempuan, oleh solekan pengantin perempuan pun tidak digalakkan menggunakan warna yang menonjol kerana ia boleh menarik perhatian orang ramai. Yang terakhir, etika pakaian pengantin yang tidak mengikuti lunas Islam. Etika pemakaian bagi dalam Islam bagi wanita adalah sangat jelas, iaitu tidak boleh mengikuti bentuk badan dan mestilah menutupi aurat. Okey, seseorang wanita perlu melindungi tubuh mereka daripada pandangan umum, iaitu melindungi kulit mereka, hanya wajah dan tapak tangan hingga pergelangan tangan sahaja yang boleh ditunjukkan kepada umum. Yang lain mestilah ditutup dengan sempurna. Hukumnya adalah wajib kerana dalam Islam juga hukum menutup aurat adalah wajib, lebih-lebih lagi kepada seorang wanita.